Salah satu aspek yang sering dilihat ataupun dinilai di dalam suatu pembentangan atau kelas online. Okey, pembentangan dan kelas online yang dijalankan di musim PDPR, okey, yang mana menggunakan apa-apa medium uh, online, sama ada Google Meet, Zoom dan sebagainya, adalah aspek menjadikan satu pembentangan tersebut satu sesi interaktif, yang mana ada hubungan di antara pembentang ataupun guru bersama-sama dengan pelajar. Jadi apabila berlakunya sesi interaktif tersebut, ia menjadi salah satu dapatan untuk mengetahui keberkesanan suatu pembelajaran. Jadi anda bersama saya, Cikgu Hadi Ismail, pada sesi tutorial kali ini, yang mana saya akan tunjukkan satu aplikasi yang menarik, percuma, dan guru boleh gunakan aplikasi ini dengan mudah di masa guru menjalankan kelas secara online ataupun menggunakan medium-medium seperti Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Jadi, jom kita masuk kelas. Let's go. Baik, untuk guru-guru nak masuk ataupun nak melayari Mentimeter ni, macam biasa, guru boleh buka browser dan buat carian di bahagian Google, iaitu dengan masukkan perkataan mentimeter.com lah. Type lah perkataan mentimeter.com, kemudian akan keluarlah paparan yang macam ni. Kemudian bila keluar paparan macam ni, kita perlu, untuk pertama kali, kita perlu sign up lah. Jadi guru gunakanlah mana-mana, sama ada Gmail personal ataupun Gmail daripada akaun ID Delima. Tak ada masalah. Sebab dia bukan akaun dia macam saya tunjukkan hari tu, iaitu apa ya, yang percuma, yang masuk boleh guna ID dan dapat akaun pro. Tak. Dia ni tak. Ini perlu langganan. Sekejap lagi saya tunjukkan apa plan-plan yang ditawarkan. Okey. Jadi bila dah sign up, ikut je arahan, kemudian kita boleh log masuk. Log masuk lah. Okey, bila log masuk, kita akan dapat paparan yang macam ni. Okey. Ini contoh bagi paparan muka untuk akaun kita lah. Okey, di bahagian sini tepi atas, di bahagian atas ni adalah profile. Okey, kita tengok. Kemudian dia boleh juga kita masukkan team member untuk kita kongsikan kan presentation kita kongsikan dengan team member kita. Okey. Di bahagian tepi ni untuk menu dah, my presentation, kemudian inspiration dengan branding and colours. Okey. Kemudian saya nak tunjukkan ini adalah untuk kita nak upgrade plan. Plan yang saya gunakan adalah yang plan free, percuma. Okey, saya tunjukkan. Ini adalah plan yang ditawarkan dalam Mentimeter. Terpulanglah. Okey. Jadi ini basic, pro, enterprise. Dia punya harga-harga lah dalam US dollar. Okey. Yang kita boleh gunakan adalah yang free, yang percuma. For anyone trying out Mentimeter, tak perlu bayar apa-apa. Kemudian dia menggunakan dia boleh digunakan oleh beberapa jumlah audien. Tak kisah, tak ada masalah. Okey, unlimited audien. Kemudian kita boleh buat unlimited presentation. Presentation tu apa, Cikgu Hadi? Ni. Yang kita senaraikan dekat sini, ini dipanggil presentation kita lah. Okey. Cuma kelemahannya, kalau guna yang free, kita hanya boleh memasukkan 2 slide ataupun 2 question lah, 2 soalan. Maksudnya 1 slide, 1 soalan. Jadi 2 soalan sahaja. Nak 3 atau lebih, kita perlu upgrade plan. Okey. Kemudian kita boleh letakkan 5 quiz slide.
Ini untuk cikgu-cikgu yang nak jalankan kuis lah. Okey. Alright. Saya patah balik pergi ke paparan utama. Okey. Cara nak menggunakannya ni mudah saja. Di bahagian sini adalah permulaan untuk kita nak memulakan slide kita. Contohlah. Saya ambil contoh. Katakan hari ni cikgu nak mengajar kelas tingkatan 1 atau tingkatan 2 lah. Yang diorang pelajar-pelajar kita ni kan dia berminat, dia lebih aktif kan berbanding dengan pelajar-pelajar yang kelas aras lebih tinggi. Jadi mungkin sebagai set induksi, cikgu nak tanya khabar kan, nak tanya khabar. Dia tak ada masalah, mungkin tak digunakan bersama dengan Google Meet, Zoom dan sebagainya. Cikgu boleh gunakan di dalam Telegram. Jadi kita letaklah. Okey. Letaklah dekat sini, katakan kita nak tanya dia greeting. Contoh kan greeting. Alright. Kita buat create presentation. Okey. Kemudian dia akan bawa ke presentation kita untuk kita buat pilihan. Apa jenis-jenis soalan yang kita nak tanya? Bukan kita nak tanya, apa jenis-jenis soalan yang kita nak persembahkan pada slide kita. Dia ada macam-macam ni lah. Contoh kalau saya tanya tadi kan, nak bertanya khabar, mungkin kita boleh guna word cloud. Kita klik pada word cloud. Okay, dia akan pergi ke bahagian content, kita klik lah. Tanyalah. Apa khabar anda hari ini? Contoh kan. Okay, kita tanya. Okay. Alright, kemudian kita set lah setting dia kat sini. Entries per participant. Contoh kalau kita nak 1, tukarlah jadi 1. Kalau 3, 3 lah. Biarlah. Okay. Kemudian untuk customize, kita pun boleh customize. Nak close voting ke, nak apa-apa ni kan. Hide result dan sebagainya, kita boleh customize. Contoh lain, kita nak masukkan image pun boleh masukkan image. Bila kita masukkan image, cikgu hanya perlu contoh macam ni. Saya hanya perlu buka je image. Okay, katakan saya buka image. Sekejap dulu. Kita buat carian image dekat kita punya folder. Kemudian katakan saya nak image image X1, saya pilih. Saya hanya tarik, drag dan masuk ke dalam sini. Contoh itu. Okey, dia dah masuk sini. Kemudian saya pun save. Okey. Apa yang berlaku bila saya save? Kita tengok image dia akan berada sama ada di bahagian tepi sebelah kanan atau sebelah kiri. Terpulanglah, kita boleh setting dia tu. Okey. Jadi image ni dia tak memenuhi ruang di bahagian slide kita. Okey. Image dia hanya di bahagian suku ataupun 1/3 lah daripada slide kita. Okey. Kemudian apa lagi yang boleh kita ubah? Kita boleh ubah theme dia. Theme ni maksudnya di bahagian belakang lah. Cikgu jangan ambil pro lah. Pro ni kena upgrade plan. Contoh kita ambil yang contoh yang ni lah kan. Okay. Baik. Apa yang berlaku? Dia dah tukar di bahagian background. Okey. Jadi dah selesai sini. Selesai semua. Tak ada masalah apa. Sekarang. Ini part yang paling penting. Kita nak kongsikan dengan pelajar-pelajar kita. Jadi kita boleh present. Alright. Kita boleh present. Kalau kita tekan present, dia akan keluar macam ni. Apabila pelajar masuk dan menjawab, dia akan keluar semua jawapan-jawapan dia di atas slide. Maksudnya kita boleh tunjukkan pada pelajar lah. Kita pelajar jawab kan. Mungkin masa kalau tak nak guna Meet dan sebagainya tu, kita pelajar jawab-jawab semua. Kemudian kita screenshot, kita hantarlah dalam grup WhatsApp kan. Contoh lah. Ini sebagai untuk menarik pelajar di permulaan kelas. Contoh lah. Okay. Alright. Okay. Kemudian kita nak kongsikan supaya pelajar boleh menjawab. Dia ada dua kaedah lah. Sama ada kita share kan. Kita share ini. Kita klik je share. Okay. Kita tengok dia punya setting dia. Participant dia siapa? Anyone with the link, code or QR. Okay. Kalau kita nak ubah itulah. No one maksudnya close lah. Kita tak nak orang jawab pun.
Kita biarkan dia. Kemudian temporary voting code. Kita tengok voting code ni, cikgu perlu ingat. Kalau kelas kita minggu depan, jangan copy lagi voting code ni. Sebab dia hanya valid untuk 2 hari. Jadi selepas 2 hari voting code ni dah tak valid. Jadi maksudnya sekurang-kurangnya 2 hari sebelum nak buat kelas, kita bagilah kod ni kepada pelajar. Ataupun tu yang saya cakap, 2 cara. Sama ada kita bagi link ini ataupun kita bagi kod yang ini. Yang saya highlightkan ni. Okey. Jadi yang kalau link ni maksudnya kita boleh bagi awal lah, seminggu awal, sebulan awal sebagainya. Terpulang lah. Tapi yang kalau nak bagi kod, pastikan make sure kodnya kita bagi seelok-eloknya semasa kita buat kelas lah. Kita masuk kelas, kita bagi pelajar. Okey, pelajar tolong pergi ke Google, type mentimeter.com dan masukkan kod. Bagilah kod ni kan. Masukkan kod ni dan jawablah soalan. Contoh lah kan. Contoh macam mana kita boleh gunakan Mentimeter dan kita aplikasikan dalam kelas online kita. Okey. Saya rasa setakat itu dulu. Cikgu boleh explore dan tengoklah apa yang boleh digunakan lagi dalam Mentimeter tersebut. Kalau nak patah balik ke kita punya presentation yang banyak-banyak, di bahagian atas ni cikgu hanya perlu klik My Presentation. Okay, dia akan keluar pergi ke paparan bahagian awal semula. Okay. Okay, alright. Saya rasa setakat itu dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk panduan cikgu-cikgu yang nak menggunakan Mentimeter. Sebarang kelemahan ataupun kekasaran bahasa daripada saya mohon maaf dan ampun dan maaf. Okay. Selamat mencuba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.